Pada tahun 1506, Raja Portugal iaitu Raja Manuel telah memberikan arahan untuk menakluki kota Melaka. Raja Manuel telah memerintah supaya dihantar sebuah delegasi ke Melaka untuk menubuhkan perdagangan dan membina sebuah kubu. Namun, perintah Raja Portugal ini hanya dapat direalisasikan pada tahun 1509. Pada 11 September 1509, sebuah angkatan Portugis yang diketuai oleh Diego Lopes de Sequeira beserta dengan 18 orang Portugis yang lain tiba di Melaka. Portugis memberitahu tujuan rombongan yang dihantar adalah untuk memulakan hubungan antara kedua-dua buah kerajaan. Namun, niat yang sebenar adalah untuk mengintip dan mendapatkan maklumat tentang keadaan kota Melaka sebelum melakukan penyerangan. Portugis menyatakan kepada Sultan Melaka bahawa mereka ingin menjalinkan hubungan diplomasi. Dengan sebab itu, mereka mahu meminta izin kepada Sultan Melaka untuk membina gudang dan kubu di pelabuhan Melaka bagi tujuan melindungi pedagang-pedagang mereka. Namun, niat sebenar mereka adalah ingin menakluki Melaka. Pada mulanya, Sultan Mahmud Shah menyambut baik kedatangan rombongan Portugis. Orang-orang Portugis juga dibenarkan berniaga di Melaka dan keselamatan mereka juga dijamin oleh Sultan Melaka. Namun, pedagang Islam dari Jawa dan Gujarat mengetahui niat sebenar kedatangan Portugis. Mereka menyampaikan laporan kepada Bendahara Tun Mutahir bahawa niat kedatangan Portugis adalah untuk menguasai perdagangan dan menentang agama Islam. Bendahara Tun Mutahir telah menasihati Sultan Mahmud Shah untuk menangkap orang-orang Portugis. Setelah mendengar nasihat bendahara, maka Sultan memerintahkan ke semua orang-orang Portugis yang berada di Melaka, termasuk pegawai kanan rombongan yang bernama Roy de Araujo, ditangkap dan dipenjarakan. Keadaan ini seterusnya menyebabkan berlakunya serang-menyerang antara kedua-dua belah pihak sehingga menyebabkan beberapa orang Portugis terbunuh dalam kejadian tersebut. Namun begitu, Diego Lopes de Sequeira bersama pengikutnya mundur ke gua. Pada tahun 1510, Melaka sedang mengalami konflik dalam pentadbiran. Bendahara Tun Mutahir telah difitnah oleh para pembesar termasuk Si Kitul dan Raja Mendelia. Bendahara Tun Mutahir dikatakan ingin mengatasi kekayaan Sultan Melaka. Tanpa asal-usul periksa, Sultan Mahmud Shah telah memerintahkan bahawa Tun Mutahir dan keluarganya dihukum bunuh. Namun setelah itu, Sultan menyedari kesilapannya lalu melantik Bendahara Seri Paduka Tuan ataupun dikenali Bendahara Tepok yang umurnya sangat tua sebagai Bendahara Melaka yang baru bagi menggantikan Tun Mutahir. Cara pentadbiran Sultan Mahmud Shah memerintah kerajaan Melaka ini menyebabkan musuh sangat mudah untuk menjatuhkan Melaka. Baginda juga pada ketika itu dikelilingi oleh pembesar-pembesar yang mudah dirasuah dan bersikap tamak. Sikap menerima rasuah dan tamak ini membuatkan mereka mudah membelok dan khianat pada tanah air mereka sendiri. Selepas peristiwa tersebut, Roy de Araujo telah menulis beberapa pucuk surat dari penjara Melaka kepada Alfonso de Albuquerque di India yang diseludupkan keluar oleh Naina Cetu. Naina Cetu merupakan seorang saudagar Hindu yang dikatakan banyak meringankan beban anggota Portugis semasa mereka di penjara. Surat-surat ini mengandungi banyak maklumat tentang keadaan politik dan ekonomi di Melaka waktu itu, termasuk kekuatan pertahanannya. Roy de Araujo juga telah memohon Alfonso de Albuquerque untuk menghantar delegasi Portugis ke Melaka bagi membebaskan mereka dari tawanan. Keadaan ini menjadi peluang dan pendorong Alfonso de Albuquerque untuk pergi ke Melaka sendiri
serta bersiap sedia untuk menaklukinya seperti mana yang diarahkan oleh Raja Portugis. Tambahan lagi, kegagalan Diego Lopez di Sequeira membina pengaruh di Melaka telah menyebabkan Raja Portugal memberi tanggungjawab kepada Alfonso de Albuquerque untuk menyerang Melaka. Pada tahun 1511, atas arahan Raja Portugal, Alfonso de Albuquerque telah tiba di Melaka. Beliau telah menghantar utusan menghadap Sultan Mahmud Shah dan meminta untuk dibebaskan semua tawanan Portugis. Sultan Melaka memberikan syarat kepada Alfonso de Albuquerque bahawa baginda akan membebaskan semua tahanan Portugis dengan syarat Portugis mesti mengeluarkan semua kapal-kapal Portugis dari Melaka dengan serta-merta. Namun begitu, Alfonso de Albuquerque tidak bersetuju dengan syarat Sultan dan nekat mahu menyerang kota Melaka. Pertempuran tidak terus terjadi, sebaliknya kedua-dua belah pihak menggunakan taktik tunggu dan lihat, iaitu masing-masing menunggu pihak mana yang akan menyerang terlebih dahulu. Hal ini diselangi dengan sesi perundingan dan diplomasi yang tidak ke mana. Pihak Portugis sememangnya menginginkan tawanan mereka termasuk Roy de Araujo dibebaskan. Selang 3 minggu dari itu, keadaan mula semakin tegang. Alfonso de Albuquerque telah bertindak membakar perahu-perahu orang tempatan serta beberapa buah rumah golongan bangsawan yang terletak di perairan Selat Melaka. Bagi menghentikan serangan ini, muncul sebuah perahu besar yang membawa tawanan Portugis termasuk Roy de Araujo untuk dibebaskan. Sejurus kemudian, datang wakil Sultan untuk berunding dengan Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque mengemukakan beberapa tuntutan kepada Sultan, iaitu antaranya kebenaran untuk mendirikan sebuah kubu di Melaka, pembayaran ganti rugi bagi segala rampasan yang dibuat atas kapal-kapal yang datang dengan angkatan Lopez di Sequeira sebelumnya, pembayaran semua kos pelayaran angkatan Alfonso de Albuquerque yang berjumlah 300,000 cruzados sebagai suatu bentuk pampasan ke atas maruah orang-orang Portugis yang telah dihina. Sultan Mahmud Shah juga telah mengadakan pertemuan dengan pembesar kerajaan serta wakil para pedagang luar, iaitu Shah Bandar, bagi membincangkan keadaan ini. Hasil daripada perbincangan, Sultan telah menolak tuntutan tersebut. Keadaan ini sekaligus menyebabkan Portugis mengisytihar perang ke atas Melaka. Dengan demikian, Alfonso de Albuquerque telah mengadakan perbincangan dengan semua anak kapalnya tentang strategi peperangan. Roy de Araujo yang telah mendapat banyak faedah daripada maklumat yang dikumpulkan daripada orang-orang dalam negeri Melaka yang bersimpati dengannya semasa beliau ditahan di penjara. Roy de Araujo memberikan cadangan supaya tentera Portugis menyerang dan menguasai jambatan di atas Sungai Melaka yang memisahkan dua pentempatan kota tersebut kepada bahagian utara dan selatan. Di sebelah utara terletak tempat tinggal para pedagang luar dan bandar Melaka, sementara di sebelah selatan pula adalah lokasi kawasan istana, pentempatan golongan bangsawan, para pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan serta Masjid Jamek Melaka. Roy de Araujo menambah lagi bahawa dengan menyerang dan merampas jambatan tersebut dapat memutuskan semua hubungan di antara pentempatan utara dan selatan. Cadangan yang sangat strategi ini terus dipersetujui oleh Alfonso de Albuquerque.